أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa, yakni dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang terbesar yang kita dapat di awal hari ini, iaitu nikmat kehidupan. Dan juga kita hidup masih lagi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang cukup berharga yang perlu kita syukuri. Dengan cara kita buktikan syukur itu, kalau Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, di awal pagi ni ialah kita mulakan azam dan niat kita. Yang pertama, untuk kita berusaha memastikan banyak amal soleh yang kita dapat lakukan pada hari ini. Dan juga kita berazam agar supaya kita target hari ini tak ada dosa yang kita buat. Itu Imam Al-Ghazali sebutkan. Maka kita mulakan hari ini, kita berazam, kita nak syukur nikmat Allah Ta'ala ni, dengan nikmat hidup dan iman ini. Kita berazam untuk kita berusaha untuk yang terbaik dalam ibadah dan amal kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita cuba elakkan hari ini, kalau tak dapat langsung kita buat dosa, dapat minimalkan dosa yang kita buat. Sebab kita ni manusia, kita mengaku yang serba lemah. Dan kita kena ingat tuan-tuan, setiap umur hari yang kita Allah berikan ini, semuanya Allah akan tanya. Allah akan bertanggungjawabkan balik. Yang lalu kita telah melihat bagaimana betapa tekanan ataupun betapa dahsyatnya perhitungan dan hisab yang dilalui oleh manusia di akhirat. Ada 3 segmen, saya ulang balik. Ada 3 segmen soalan, dan setiap soalan tu adalah amat detail dan mungkin makan masa dalam tempoh yang terlalu lama. Kecuali bagi orang yang beriman, hisab yasira. Bagi orang yang beriman, hisab ataupun pengadilan di mahkamah yang akan dia lalui ialah dengan mudah, pengadilan yang mudah. Kita harap kita termasuk, moga-moga kita termasuk dalam golongan itu. Tapi secara umumnya penghisaban ataupun pengadilan mahkamah akhirat adalah terlalu detail. Terlalu detail. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Apa-apa perbuatan baik yang kita lakukan walaupun sekejap zarah, Allah akan balas. Dan apa-apa perbuatan jahat
yang kita lakukan tidak bertaubat pada Allah Ta'ala, walaupun sekecil zarah juga Allah akan berikan pembalasan. Ada 3 segmen soalan yang kita kena muhasabah diri. Adakah kita sudah bersedia untuk menjawab ketiga-tiga segmen itu? Segmen yang pertama, iaitulah berkaitan dengan hak Allah Ta'ala yang sepatutnya, yang wajib kita lakukan. Dan soalan yang pertama sekali Allah akan tanya ialah tentang solat kita. Sepanjang kita hidup atas dunia ini, adakah telah kita sempurnakan solat kita, solat fardu? Itu segmen yang pertama yang wajib kita muhasabah. Rasa-rasa kalau kita rasa okey, sempurna solat kita daripada akil balik sampai sekarang, mudah-mudahan insya-Allah. Rasa-rasa was-was, ada juga mungkin tertinggal, kita qada lah sekarang. Kita niatkan ni qada ni, kalau lah sekiranya lah ada juga tertinggal, mudah-mudahan dia menampung, kan? Kalau kita tak ingat lah bila waktu, umur sebagainya. Pastikan solat kita selesai. Juga pastikan solat ahli keluarga kita juga selesai. Ahli keluarga kita jangan kita lupa solat. Sebab itu dalam hadis, ada satu hadis dan tak ada benda yang lain yang disebutkan, iaitulah berkaitan dengan mendidik anak supaya solat. Apabila sampai muru auladakum tu, apabila sampai umur 7 tahun, perintahkan solat. Sekiranya enggan ketika umur 10 tahun, maka pukullah dia. Maknanya tegas tentang solat. Baik. Kemudian selesai solat, tentang soalan solat, kalau selesai elok, maka eloklah kewajipan-kewajipan yang lain. Kalau solat ni tak tersangkut-sangkut, ada masalah, maka akan bermasalah lah dengan ibadah yang lain. Amalan-amalan fardu yang kita lakukan pada waktu yang kita tidak menaikkan solat, maka reject lah. Right. Amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan dalam keadaan ketika itu kita tidak solat, maka reject lah ibadah amalan tersebut. Jadi bermasalah. Dan hak-hak Allah Ta'ala yang lain Allah akan tanya, zakat, puasa dan sebagainya, Allah akan tanya. Segmen yang kedua ialah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah akan tanya balik, la tazulu qudama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak akan berganjak kaki anak Adam hinggalah ditanya padanya 4 perkara. Selesai 4 perkara di tuan-tuan, Allah akan tanya satu persatu, maka kita pergi ke segmen yang ketiga. An umrihi fi ma'afnah, tentang umur kita. Rasa hari itu saya sebutkan contoh 70 tahun bersamaan dengan 2.2 bilion saat. Setiap saat yang Allah berikan itu pasti Allah akan tanya detail, tuan-tuan. Maka umur, setiap saat yang kita gunakan nikmat Allah Ta'ala itu, di mana kita habiskan. An malihi min aina iktasaba mimma anfaqahu, tentang harta yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, daripada mana sumbernya, halal ke haram. Kemudian ditanya pula, ke mana kita gunakan harta tersebut, perkara yang halal ataupun haram. Setiap sin, macam audit dan audit manusia taklah sedetail audit akhirat lagi detail. Setiap sen harta yang kita dapat, kena pastikan kita peroleh daripada kerja-kerja yang halal, walaupun sikit. Antara contoh KWSPI dengan KWSP konvensional. Masa tahun lepas diumumkan KWSP konvensional untungnya lebih daripada KWSPI Islamik, kan? Untungnya lebih, yang konvensional tu lebih. Tak apalah tuan-tuan, untung lebih ke untung sikit ke, janji patuh syariah, yang penting halal.
Lebih baik halal walaupun sikit daripada banyak tapi haram. Kan? Ada orang dapat jackpoint 16.4 juta. Jackpoint tu jackpoint. Jackpoint dia magnum tu lah. Main nombor tu lah kan. Dia punya modal RM2 je. Modal RM2 dapat untung 16.4 juta. Memanglah banyak tapi haram buat apa? Itu semua tu nasib dia lah kan. Dia bukan dia bergantung pada nasib, tapi cara haram. Pastikan masa muda kita di mana kita habiskan, dan ilmu yang kita perolehi setakat mana kita dapat amalkan. Itu 4 soalan Allah kata. Dan segmen yang ketiga tuan-tuan ialah hal ehwal. Ni bukan dengan Allah Ta'ala, ni hal dengan manusia kan. Dengan manusia. Man kana indahu mazlamatun li akhi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang rasa dia pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah halal sekarang juga masa kat dunia ni. Kan? Kita ada marah, sakitkan hati orang lain, kita ada zalimi orang lain, na'udzubillah. Kita ada terambil hak orang lain tanpa izin dia. Kita ada kutuk dia. Kita ada umpat dia. Kan? Minta halal, minta maaf sekarang. Kerana ke akhirat besok semua masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Tak ada duit kita nak bayar tuntutan manusia lain. Sekarang ni ada duit kan? Boleh telefon, WhatsApp. Minta maaf pun boleh. Kan? Kalau boleh minta maaf, janganlah minta maaf kosong. Kan? Nabi pesan, afsus salam wa at'imut ta'am. Bagi makan. Offer dia makan. Kan? Jom, Wak nak jumpa sekejap, ada hal penting kat mana? Warung Wak Ahmad Samit. Saya belanja makan. Makan. Dah habis makan, macam ni Wak? Sebenarnya ada masalah. Semalam saya kutuk Wak. Kau punya kutuk. Kau kutuk apa? Ada ni sebut satu kan. Kita dah baca je makan kan. Tengok tambah lagi roti canai. Gitu. Sambil-sambil. Lepas tu minta maaf ya. Kan. Dia maafkan tak? Tak apalah kan. Kalau rasa tak maafkan tak buat. Ni saya ada bawa musang king. Musang king. Jom makan musang king ke musang tidur ke kan. Apalah. Jadi at'imut ta'am. Jadi manusia ni bila diberikan, dibelanja makan, dia suka. Orang Arab pun suka, orang Melayu pun suka, orang Cina, India pun, siapa yang tak suka dibelanja makan? Kan? Yang jiran-jiran kita ada masalah dengan jiran-jiran kan? Bagilah makan. Nasi Arab ke apa ke kan? Masa saya kat Mesir tu 2 tahun, setiap kali korban, jiran saya, makcik Mesir tu, dia bagi kaki kambing. Kaki kambing yang belakang, yang sebelah. Dia tanda, dia raikan jiran ni, dia bagi yang terbaik. Kaki kambing tu. Sedap oh. Tapi yang mentah lah. Dia bungkus wrapping tu elok-elok. Kita tahu, kita tengok dia sembelih kambing. Orang Arab dia suka sembelih kambing, dia panggil saudara adik-beradik anak-anak dia je. Sembelih kat depan rumah bawah tangga je. Kan, macam kita kan ramai-ramai kan, gotong royong kan. Dia tak ada, dia panggil anak-anak dia kambing kan. Lepas tu dia bagi kat saya separuh. Ya, lepas kaki kambing belakang tu. Sedap. Jadi kalau dah dibagi yang elok, mestilah kita akan berbaik dengan jiran. Ya, baik. Hubungan dengan manusia, pastikan sebelum apa-apa kita minta maaf. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, ada 2 kisah sebelum kita pergi ke tajuk yang lain. Yang pertama, kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu masa Sayyidina Umar dalam perjalanan pulang daripada Syam ke Madinah. Di pertengahan jalan tuan-tuan, beliau ternampak sebuah kemah, orang duduk kemah. Sebuah kemah dekat tengah padang pasir.
Pelik tuan, dalam perjalanan daripada perjalanan tu, dia nampak sebuah kemah. Di tengah padang pasir sorang-sorang kemah tu. Lalu dia pun bersama dengan pengiringnya pun pergilah. Dan didapati di kemah itu ada seorang wanita tua duduk kat situ. Lalu dia bagi salam, Assalamualaikum. Lalu wanita tu menjawab salam. Lalu wanita tu ni terus tanya soalan pertama. Wahai anak muda, dia tak kenal tu Sayyidina Umar sebab zaman tu media sosial tak ada kan. TV pun tak ada. Jadi dia tahu Sayyidina Umar tu pemerintah masa tu, Amirul Mukminin, tapi dia tak kenal mukanya. Lalu soalan pertama ditanya kepada Sayyidina Umar, wahai pemuda, wahai anak muda, apa khabar apa khabar Umar Al-Khattab? Maka Sayyidina Umar kata dia baik dan dia dalam perjalanan daripada Syam ke Madinah. Dia lah. Tapi orang tu tak tahu. Semoga apa dia cakap wanita tu pada Sayyidina Umar. Semoga Allah tidak memberikan kebaikan kepada dia. Tu doa dia. Lalu Sayyidina Umar terkejut. Mengapa mengapa makcik kata begitu? Itu kan. Dia orang tua kan. Mengapa kata macam tu? Kenapa doa macam tu? Maka wanita tu dia berjawab, kerana sejak dia menjadi pemimpin sampai sekarang ni, aku tak dapat apa-apa bantuan pun daripada dia. Dia duduk kat tengah padang pasir, sorang-sorang, kan? Masa tu tak adalah WhatsApp ke internet ke kita boleh detect penduduk kan. Macam dekat jalan kami ni bolehlah kita tahu kan. Di tengah padang pasir. Kerana sejak dia menjadi pemimpin sampai sekarang, langsung aku tak pernah dapat apa bantuan daripada dia. Terus Sayyidina Umar backup lah diri sendiri kan. Mungkin kerana Umar tak tahu rumahmu yang terpencil di tengah padang pasir. Logik juga kan. Mungkin Umar tak tahu rumah kamu yang terpencil di tengah padang pasir. Yalah jauh sangat. Itu pun kebetulan lalu. Bukannya sekali dua Sayyidina Umar lalu, mungkin kerap, tapi kali ni dia jumpa kemah tu kat tengah padang pasir. Maka wanita tu kata apa? Subhanallah. Aku tak sangka dia seorang pemimpin sebuah negara tapi tak tahu rumahku kat mana. Pemimpin negara, bukan pemimpin negara tuan-tuan, negara Islam tu besar. Bukan Madinah aja masa zaman Sayyidina Umar. Dah melangkaui beberapa batas tempat besar. Lalu wanita tua kan. Aku tak sangkalah Umar tak tahu rumah aku kat mana. Maka Sayyidina Umar menangis. Celakalah Umar. Bagaimana engkau nak jawab soalan wanita tua ini di akhirat besok? Dia menangis Sayyidina Umar. Dia tak marah, kata, mana yang kau duduk sorang-sorang kat tengah padang pasir, mana dia tahu kata. Dia tak cakap itu, dia muhasabah diri dia. Kalau inilah soalan besok di akhirat, apa aku nak jawab? Itu cerita yang pertama tentang Sayyidina Umar. Antara amalan utama beliau ketika hayatnya ialah setiap awal pagi atau setiap malam dia akan muhasabah diri, dan dia rasa kalau ada kesilapan yang dia buat, dosa dia buat, dia akan rotan diri dia sendiri sebagai nak rasa penyesalan atas kesilapan dia. Itu muhasabah diri. Kisah yang kedua tuan-tuan, suatu hari ketika Nabi bersama dengan para sahabat berkumpul dalam halaqah ilmu lah. Tiba-tiba Nabi beritahu, sebentar lagi ada seorang bakal ahli syurga akan duduk bersama-sama kita. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang sahabat dan duduk dalam majlis ilmu tersebut. Hari yang kedua, Nabi juga umumkan perkara yang sama. Sebentar lagi akan ada seorang bakal ahli syurga akan duduk bersama kita. Lalu tak lama datanglah sahabat tersebut duduk sama dalam halaqah ilmu. Hari ketiga pun sama, Nabi umumkan, dan orang yang sama juga, sahabat yang sama tu juga yang datang. Lalu seorang sahabat rasa ingin tahu, apakah amalan istimewa sahabat ni sampai 3 kali Nabi
umumkan bahawa beliau adalah bakal ahli syurga. Lalu sahabat ni pun pergilah ke rumah orang tersebut, sahabat tersebut, dan berhasrat untuk bermalam satu malam. Tujuannya nak cek, nak intai apa dia amalan istimewa dia. Dan apabila dia bermalam, dia perhatikan sahabat tersebut tak ada apa amalan pun yang istimewa, sama macam sahabat yang lain. Qiyamul lailnya, bacaan Qurannya, mungkin selawat ke zikir sebagainya. Sahabat-sahabat lain pun buat benda yang sama. Lalu tak ada apa yang istimewa dia nampak. Lalu di hari akhir sebelum dia pulang, dia tanya pada sahabat tadi, aku telah mendengar Rasulullah cerita sekian. Jadi aku nak tanya, apa amalan tuan sampai begitu sekali kemuliaan yang Nabi bagikan? Maka sahabat ni kata, tak ada apa amalan, sama macam kita lah. Apa yang Nabi sampaikan, itulah aku buat. Cumanya sebelum dia tidur, dia muhasabah diri. Ada tak dosa-dosa yang dilakukan terhadap orang lain? Ada tak hak-hak orang yang dia belum tunaikan, dia belum kembalikan? Kalau ada, pada hari itu juga dia pergi jumpa orang tu, dia selesaikan. Kalau barang yang belum dipulangkan, apa yang diminta ditunaikan sebagai malam tu juga dia selesaikan. Kalau dia tidak dapat selesaikan, dia kata minta maaf besok dia akan tunaikan. Dan dia muhasabah apa dosa manusia terhadap dirinya, dan dia kata dia dah ampunkan, dia dah maafkan segala dosa seorang lain terhadap diri dia. Kerana aku tak nak nanti di akhirat aku akan ada masalah dengan manusia. Biar dia masalah dia dengan Allah Ta'ala je, segmen yang pertama tu je. Tapi dengan segmen yang ketiga yang dengan manusia ni, dia tak nak ada masalah. Sebab kalau di akhirat besok, masalahnya akan lebih perit. Apa masalah? Lebih susah. Baik itu tuan-tuan mati Allah Ta'ala. Jadi tentang berkaitan dengan hisab hari akhirat ini, kita sama-sama ambil pengajaran tuan-tuan, supaya kita berusaha seperti mana usahanya Sayyidina Umar dan juga para sahabat. Bagaimana cara untuk kita nak mudah urusan kita di akhirat. Hisab yasira. Dengan cara Nabi pesan, selesaikanlah benda-benda berkaitan dengan manusia. Hak Allah Ta'ala ni selesaikan di dunia. Kan? Kalau ada benda-benda yang mungkin kita tak dapat, dah terlepas, contohnya usia muda, kan? Kita dah tak berapa nak muda. Orang kata belum tua tapi tak berapa nak muda. Jadi kita istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala atas segala kelemahan kita. Nikmat-nikmat harta yang kita dah dapat yang terlepas, yang lalu dah habis dah. Kita harapkan mudah-mudahan harta itu semua diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat nanti ada 3 kumpulan manusia. Dalam banyak-banyak jumlah manusia yang ramai, dia terpecah kepada 3 kumpulan ketika hari pengadilan, hari hisab. Sebelum itu, dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada seorang tokoh tabi'in yang bernama Safwan bin Muhriz al-Mazini. Dia berkata, apabila aku sedang berjalan sambil bergandingan tangan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tiba-tiba seorang lelaki menghalang perjalananku dan dia bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang najwa? Najwa apa dia? Iaitu bisikan antara Allah Ta'ala dengan hambanya ketika hisab. Bisikan, najwa. Ataupun kalau istilah masdarnya yang kita kata munajat. Munajat najwa, maknanya bisikan, perbualan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Di makam Allah Ta'ala ada istilah najwa. Maka Sayyidina Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yudnil mu'mina fayada'u alaihi kanafa wa yasturuhu fayaqul ata'arifu zamban kaza ata'arifu zamban kaza fayaqul na'am ay Rabb hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak qala satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kafir wal munafiqun fayaqul ashhad
haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mendekatkan seorang mukmin lalu menutupinya. Maknanya bagi orang mukmin ketika di hari pengadilan mahkamah, Allah akan mendekatkan orang hamba yang mukmin itu pada Allah Ta'ala. Seolah-olah macam berbisik, nak berbisik, najwa itu. Kemudian antara Allah Ta'ala dengan hamba yang mukmin itu, urusan pengadilan itu secara ditutup, tertutup. Allah tutup. Maknanya tuan-tuan, proses pengadilan mahkamah akhirat ini secara umumnya dia buat secara mahkamah terbuka. Akan disaksikan oleh orang lain di padang mahsyar. Tapi bagi orang mukmin ini, istimewanya Allah pelihara dia dilakukan secara tertutup. Bila tertutup, orang tak tahulah apa yang dibincangkan, apa yang dicakapkan. Hanya Allah Ta'ala dengan hamba yang mukmin saja yang berbicara, perbicaraan itu. Lalu apa yang Allah bisikkan kepada hamba yang mukmin ini? Ata'rifu zamban kaza? Ata'rifu zamban kaza? Apa yang Allah bisikkan pada hamba yang mukmin? Kau tahu tak? Ingat tak dosa kau? Dosa kamu pada demikian. Ingat. Naam ya Rabb, betul. Ingat tak dosa kamu sekian? Ingat tak kau dosa kamu sekian? Naam ya Rabb, bisik. Ingat tak dosa kamu? Dosa kamu ni, dosa kamu ni, dosa kamu ni. Satu persatu Allah sebut. Kamu ingat tak kamu buat dosa pada waktu sekian? Kamu ingat tak kamu buat dosa ni? Kamu ingat tak kamu buat dosa ni? Allah tanya hamba Allah Ta'ala dengan secara berbisik, najwa. Dan macam kita lah kan, kalau siapa pernah jadi cikgu kan, kita nak jaga aib kawan anak murid kita ni, kita tahu dia buat salah, kita panggil dia kat bilik disiplin lah kan. Dah panggil dia, kemudian kita tanya, jawab betul, kau ada buat salah. Kita cakap tak kuat kan, perlahan, kau ada buat salah kan, mengaku tak, betul tak? Gitu kan. Betul cikgu, betul Ustaz. Maknanya kita tujuan tu ialah kita nak jaga aib diri dia sendiri pun kita nak jaga. Dia tahu kalau kita tegur, kalau kita kena tegur, kita ada salah, kemudian dia tegur kita pun rasa malu kan. Kemudian bila pula ditanya tu dalam keadaan yang perlahan, betul tak? Aku tak. Jadi kalau guru kaunseling tu tahulah, kalau guru disiplin kaunseling tahu kan. Mat, betul tak? Mengaku je lah. Cakap pun perlahan. Sebab apa? Nak jaga aib. Macam tu jugalah proses penghakiman antara Allah dengan orang mukmin. Dah lah Allah tertutup. Kemudian Allah bisik lagi. Mengaku tak? Dari hari sekian buat dosa. Sampailah hamba Allah tersebut kata, hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Sehingga dia sangka dalam hatinya, pasti aku habis aku. Semua Allah dah bongkar. Walaupun perbicaraan tu secara tertutup dan berbisik. Orang mukmin tu bila dia disebut satu-satu dosanya, dia sangka habislah aku, tak ada harapan aku masuk neraka lah aku. Kemudian bila dah selesai, Allah tanya, dah mengaku, dia pun dah mengaku, Allah berfirman pada dia, satartuha alaika fi dunya wa ana aghfiru halakal yaum. Aku telah sembunyikan aib kamu ni kat dunia, maka hari ni aku ampunkan dosa-dosa kamu. Allah sebut dah segala kesalahan satu Allah sebut. Kemudian di hujung kata, kat dunia dulu aku dah tutup aib ni, orang tak tahu pun dosa kamu. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan ada dosa kan? Saya pun ada dosa.
Tentu ada dosa juga kan. Kita bukan Nabi Rasul. Cuma dosa-dosa tu saya tak tahu. Siapa-siapa tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu. Allah dah tutup. Mujurlah dosa ni tak ada bau. Cuba bayangkan kalau dosa ni ada bau. Badek pula tu baunya. Busuk pula tu. Kan? Kita pun kadang nak pergi kondangan. Kan? Pakai minyak wangi. Bagi orang perempuan lah. Sak kan. Bagi wangi contohnya. Kita pun pakai elak. Kata ada tak bau asam ke apa, ketiak bau hangit ke apa kan. Kena nak pastikan bersih. Supaya apa? Supaya kita tak nak orang lain tercium bau busuk pada kita kan. Nanti orang berkata-kata, tengok-tengok kan. Kadang-kadang kita tengah orang ramai pun kita nak kentut pun tahan-tahan kan. Takut-takut terbunyi. Orang detect kita ni siapa kentut kuat sangat kan. Ataupun terbau, walaupun orang tak tahu, siapa lah kentut ni, busuk sangat lah. Kita, orang pun tak tahu, kita pun rasa malu sendiri kan. Jadi bau tu kita tak nak. Bayangkan kalau dosa ni ada bau tuan-tuan. Bayangkan zaman, agaknya kita nak keluar rumah tu. Selagi tak hilang bau tu, kita tak keluar rumah. Nak hilangkan kena taubat sungguh-sungguh lah. Taubat nasuha sungguh-sungguh. Ada bau tak? Tak ada bau dah, Allah dah ampunkan kan. Kita baru keluar rumah. Dosa ni Allah dah tutup aib. Allah tak bagi pun orang tahu. Dosa tak ada bau. Bagi orang mukmin Allah kata dah berbisik dosa ni. Kata tak, masa kat dunia aku dah tutup aib ni. Orang tak tahu pun. Sampai sekarang orang tak tahu. Aku je tahu. Allah je tahu. Dan hari ni aku ampunkan dosa-dosa kau. Tidak ada satu keputusan yang paling menggembirakan bagi seorang hamba apabila Allah buat keputusan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, pengampunan ni kita kena selalu mohon pada Allah Ta'ala. Allahumma fir lana dzunubana dalam setiap solat kita, setiap masa lah. Allahumma fir lana dzunubana wali walidina, kan, dosa aku, dosa kedua bapaku dan dosa kepada seluruh kaum muslimin muslimat, kita minta ampun. Sebab pengampunan merupakan suatu hadiah Allah Ta'ala yang paling kita harapkan. Tanpa pengampunan tuan-tuan, kalau Allah tak ampunkan dosa-dosa kita, dosa itu kita nak dibersihkan dulu, menyebab kepada masuk dalam neraka. Dengan sebab dosa itu bagi orang mukmin betul, orang mukmin akhirnya pergi ke syurga. Tapi sebelum ke syurga kena dibersihkan dulu dosa itu. Dosa dibersihkan cara macam mana? Dibakar dulu dalam neraka. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Di neraka satu hari bersamaan 50,000 tahun. Boleh tahan tuan-tuan? Umur tuan-tuan sekarang berapa? 60, 70. Kat Meru ni dalam tempoh 60 tahun, 65 tahun merdeka, dah banyak perubahan kan. Beza tahun 1957 dulu, Meru macam mana? Sekarang dah 2023. Baru 65 tahun. Dah banyak perubahan. Dulu kita rambut semua hitam, sekarang dah banyak putih. Kan? Ni 50,000 tahun. Sebab tu jangan bercita-cita untuk tak apa, masuk neraka dulu pun tak apa. Nanti masuk syurga juga. Ingat masuk neraka tu macam pergi homestay kan? Lepak-lepak, duduk-duduk, tak ada. Kena seksa. Sebab tu keampunan yang Allah berikan itu adalah satu benda yang paling bernilai bagi seorang hamba. Okay? Itu yang Nabi sebutkan, suatu rahsia yang Nabi bocorkan tentang apakah bisikan-bisikan yang Allah ucapkan ketika terhadap hambanya yang mukmin. Walaupun tertutup, tapi Nabi bocorkan perbualan itu, nak memberitahu supaya kita ni mengambil pengajaran dan muhasabah tentang diri kita. Kemudian Nabi sebut, wa anna aghfiru halakal yaum fayu'ta kitabah hasanati. Aku telah tutup dosa-dosamu di dunia dan pada harinya aku ampunkannya. Lalu diberikan kepadanya buku
kebaikan, buku amalan, catatan, report card kita di sebelah kanan. Jadi kita terima pun di sebelah kanan. Itu buku report card kita. Agak-agak amalan kita ni, kita tahu tak diterima ke tak ada, banyak dosa ke banyak pahala. Macam anak-anak kita kan, ataupun tuan-tuan yang pernah ambil peperiksaan masa terima buku report card kan, kita pun tengok satu-satu, dapatlah, luluslah, cemerlang, mumtaz, mumtaz Sofi, makbul, rosib kan, dhaif jiddan contohnya, merah aja, A banyak, B banyak, C kan, gembiranya kan. Macam itulah bila dah lepas je pengadilan mahkamah akhirat, maka Allah isytiharkan, aku ampunkan dosa kamu, maka ambillah di buku report card amalan tu di sebelah kanan, maka kita akan sambut dengan penuh gembira dapat di sebelah kanan. Allah alam buku report card kita tu macam mana bentuknya, kerana mencatatkan secara detail segala amalan perbuatan kita daripada akhir balik sampailah hari kita mati, meninggal dunia. Baik, tuan-tuan mati Allah SWT. Nabi sambung lagi, wa amal kafir wal munafiqun. Adapun orang kafir dan orang munafik. Orang munafik ni, yang sebenar-benar munafik ni ialah dia berpura-pura menyamar, dia menyamar. Zahirnya Islam tapi hatinya kafir. Langsung dia tak percaya dengan Allah Ta'ala, langsung dia tak mengakui kerasulan Nabi, tapi dia tak nak zahirkan benda tu, maka dia berpura-pura. Dia sembahyang kononnya dengan orang Islam. Ni orang munafik. Dan kita jangan meniru ciri-cirinya. Ciri-cirinya jangan kita tiru. Antara ciri-ciri orang munafik ni apa dia? Dia kalau sembahyang, tuan-tuan, sembahyang subuh dengan isyak, dia tak datang berjemaah. Itu ciri-ciri orang munafik betul-betul zaman Nabi. Dia sembahyang tapi subuh isyak dia memang tak datang. Sebab kalau sembahyang zuhur asar, orang nampak dia sembahyang. Nabi dia nak tunjuk Nabi yang dia ni orang Islam, kononnya dia nak tunjuk sahabat-sahabat dia ni Islam, nampak. Jadi zuhur asar nampak, tapi bila subuh gelap gelita, tak ada orang nampak, tak payah datang. Isyak gelap, tak ada orang nampak, Nabi pun tak nampak, dia datang tak datang, tak payah datang. Itu ciri-ciri, itu orang munafik pada zaman Nabi. Dan kita jangan tiru ciri-ciri itu. Alah, subuh ni Pak Imam tak nampak lah. Alah, isyak ni pun batil ku orang teka kok, gai lah, orang teka lah. Tapi sekarang kan terang benderang kan. Dulu zaman Nabi ialah mungkin pakai obor ataupun lampu pelita, jadi tak berapa terang, kan. Gitu. So jangan tiru. Kita datang kerana Allah Ta'ala. Subuh, maghrib, isyak, solat 5 waktu kita hadir kerana Allah Ta'ala, ikhlas semata-mata, bukan kerana manusia. Itu kalau kerana manusia, kerana seseorang, tu ciri-ciri, bukan munafik lah, ciri-cirinya. Sebab hati tuan-tuan, hati kita ni masih iman, masih kuat. Cuma kadang-kadang kita ni, ialah hati kita ni beramal tu, niatnya tu terpesong. Baik. Bagi orang kafir dan munafik, fayaqulul ashhad, maka berkatalah para saksi dirinya, orang lain dan sebagainya. Apa kata para saksi orang kafir dan munafik? Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Dia ni, inilah orang yang menipu Tuhan dia, menipu Allah Ta'ala. Ala la'natullahi ala zalimin. Sesungguhnya laknat Allah akan diberikan kepada dia orang yang zalim. Saksi-saksi kata, kan? Saksi pendakwa lah, bukan saksi pembela ni, saksi pendakwa, kan? Dia ni yang menipu. Dia ni suka tipu masa kat dunia, bukan tipu orang lain, tipu Allah Ta'ala, kan? Menipu dengan Allah Ta'ala. Allah kita disuruh masuk Islam, tak nak Islam, dia nak sembah pula Tuhan lain, kan? Orang munafik ni pula dia menipu lagi tu, dahsyat.
Dia datang sembahyang bersama-sama, konon-kononnya. Apa ayat tu kan? Dia solat malas, solat secara malas. Kalau bayar zakat, bayar secara terpaksa. Atau orang munafik kan. Bayar zakat juga, bayar zakat fitrah, tapi hatinya bunyi. Menyampah lah apa semua lah apa, terpaksa. Sebab dia tak ada iman. Dia hanya berpura-pura. Dia ni orang yang mendustakan Tuhannya. Dan sesungguhnya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Celakalah dia, laknatlah dia, apa semua tu lah diberikan. Tu saksi-saksi. Tak ada harapan dia nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah Taala, ada 3 golongan manusia yang ramai. Nanti kita ke akhirat, tuan-tuan, ramai-ramai manusia ni akan dipecahkan kepada 3 golongan ketika hari pengadilan. Saya bagi secara umum, insya-Allah bulan depan dengan izin Allah kita akan detailkan. Yang pertama, tuan-tuan, golongan orang-orang mukmin, orang yang beriman. Itu golongan yang pertama, dipecahkan pada tiga kumpulan. Yang kumpulan yang pertama, golongan orang-orang mukmin. Bagaimanakah hisab yang akan dilalui orang mukmin? Yang keduanya lah golongan orang-orang kafir dan munafik. Kumpulan kedua ialah kumpulan golongan orang munafik dan orang-orang kafir. Dan ada keadaannya macam mana dia dihisab. Dan golongan ketiga, tuan-tuan, ni kita kena hati-hati. Yang mukmin jelas, kafir munafik tu jelas. Ada satu golongan yang namanya golongan mujahir. Bukan muhajir, mujahir. Ataupun jamaknya mujahirun. Siapa dia golongan mujahir ni? Iaitulah orang Islam, tetapi dia beramal cara hidup dengan amalan yang tidak Islam. Dia Islam, tapi cara hidupnya tidak mengikut syariat Allah Ta'ala. Bahkan dia berbangga pula menzahirkan maksiat yang dia buat. Dia berbangga. Zaman sekarang ni mudah je nak exposekan dirinya kan. Lagi-lagi orang tengah kejar konten, kejar like, makin banyak penonton, viewers, makin banyak duit dia dapat. Dan setengah tu pula dia menzahirkan maksiat yang dia buat. Dia bergilik-gilik, menari. Perempuan, lelaki tu satu hal lah, tak ada apa. Ini perempuan, dia berbangga tunjukkan aurat dia, cantik rambutnya, mulus kulitnya, cantik bentuk badannya, dia gilik-gilik. Lepas tu gilik-gilik depan keluarga pula tu, depan anak-anak dia pula tu. Tak ada rasa malu. Seluruh dunia, satu Malaysia menonton, tengok. Bangga dia. Malah ditegur pun tak makan saman. Kan? Ditegur, ada satu kenyataan kan, kena ditegur pasal dia bergilik-gilik tu kan, kata. Dia punca rezeki dia katanya. Punca rezeki. Ni yang komen-komen negatif ni, kalau tak ada 30-40 ribu, jangan harap lah. Saya nak ingat saya gilik-gilik tu free. Katanya. Saya ingat dia punya. Ingat saya bergilik-gilik tu free. Tak ada 30-40 ribu, tak adanya buat. Mana berbahaya. Begitu kan. Dia berbangga perbuatan maksiat ni. Na'udzubillah. Harap-harap. Ni mujahir ni. Kadang-kadang dia tak perasan. Dia Islam, dia kata Islam. Aku Islam, nama Islam. Tapi tak semayang. Hidup cara barat. Pakai seluar pendek ke apa ke kan. Lepas tu pemikiran pula barat. Belum cuma tak murtad je. Itu je lah. Tak syirik je lah. Jadi ini kumpulan yang ketiga yang kita akan kongsikan nanti insyaAllah pada kuliah akan datang. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, sebagai pengajaran kita pada pagi ini, istimewanya Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman pada Allah Ta'ala, yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya, dalam keadaan manusia yang lain seronok, leka dan lalai dengan nikmat dunia,
Tapi orang mukmin ini dia mengeluarkan dirinya dengan dia bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah Ta'ala, bangun awal subuh, tunaikan zakat pada hartanya, korbankan tenaga dan masanya untuk pergi umrah dan haji, menahan hawa nafsunya dengan berpuasa, prihatin membantu manusia yang lain, berbuat baik, menjaga tata cara anggota tubuh, mulut dan sebagainya daripada melakukan maksiat, dan bersungguh-sungguhnya ni masa mereka hidup di dunia tuan-tuan, bersabar dengan tuntutan hawa nafsu yang dia tidak mahu tunaikan, maka di akhirat Allah memberikan keistimewaan kepada mereka. Bahkan keistimewaan bagi orang mukmin ni tuan-tuan, keistimewaan yang kekal abadi. Istimewa nikmat yang dia dapat bukannya sementara seperti di dunia, tapi dia kekal abadi sampailah bila-bila. Sebab itu kita kembali kepada muhasabah diri bahawa kita hidup atas dunia ini ada tujuan, iaitu tak lain tak bukan untuk kita bersama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersama-sama dalam kita menguruskan hidup kita ini, kita mengikat diri kita dengan perintah-perintah Allah tersebut. Jangan kita tinggalkan, kita kena seiringkan urusan hidup kita dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selebihnya kita berdoa pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah terima pengampunan kita. Kita mohon pada Allah Taala selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada azab api neraka, dan kita selamat di akhirat dengan tenang dan sejahtera, insya-Allah. Sekadar itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, segala kelemahan kurangan daripada datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.